Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan membincangkan pula mengenai satu series yang dinamakan alternating series. So sebelum ini kita telah membincangkan banyak test bagi series dalam menentukan sama ada dia converge ataupun diverge kan. So kita ada geometrik, kita ada TOD, kita ada harmoni, kita ada apa lagi? Kita ada P series, kita ada integral dan sebagainya lah, ratio, root dan sebagainya. Untuk kali ini kita akan bincangkan mengenai alternating series, di mana ini adalah satu bentuk series yang boleh dikatakan agak khusus dan senang untuk dikenal pasti. So idea dia masih lagi sama, iaitu end of the day kita akan menentukan sama ada dia converge ataupun diverge. Cuma dia agak mudah untuk dikenal pasti sama ada bila kita nak menggunakan alternating series ni. Jadi kalau dalam ayat mudahnya adalah nama pun adalah alternating kan. Jadi it consists which alternately positive and negative. So dia ada both. So contohnya macam ni lah. Contohnya macam ni. Nampak tak? 1 tolak 1 tambah 1 tolak 1 dan seterusnya. Ataupun 1 tolak 1/2 tambah 1/3 tolak 1/4. Nampak tak? Dia akan berubah dia punya tandaan positif dan juga negatif. Dan yang paling penting adalah jika kita diberi series ini, akhirnya apabila kita hendak mendapatkan dia punya expression for an, dia akan ada bentuk yang macam ini, yang dalam kotak warna biru ni. Nampak tak? Yang 1/n ini normal. Sebab kalau kita lihat kat sini kan, dia start dengan 1/1. Lepas tu 1/2, 1/3, 1/4 and so on lah. So maksud dia punya an dia, the n term dia adalah 1/n. Cuma apabila dia ada plus minus dekat depan ini, maka kita kena control dia. So ini adalah cara kita control dia. So jadi sama ada series itu diberi dalam bentuk yang senang kita kesan, yang ada plus minus plus minus plus minus macam ini, ataupun series itu memang dah siap-siap diberi dalam bentuk yang macam ini. Kalau kita lihat contoh pun nanti, contohnya macam ni lah. Ini semua contoh yang saya tunjukkan nanti. Cuba lihat ini adalah example dia. Nampak tak? Kita diminta supaya menentukan sama ada all the example here, all the question here converge ataupun diverge. Jadi indikator yang paling penting adalah yang ini. Ini menunjukkan kita akan menggunakan alternating approach. Alternating series lah. Ini adalah alternating series. Sebab apa alternating? Sebab dia ada plus minus. Dia control kat sini. Yang contoh nombor 2 pun sama juga. Sebab dia ada macam ni kan. Jadi maknanya kita lupakan semua test. Kita akan fokuskan kepada alternating series. Dia adalah cara dia macam mana kan. Contoh nombor 3 pun sama. Cuba lihat. Yang ini. Dia start dengan negatif, lepas tu positif, negatif, positif dan seterusnya. Nombor 4 pun sama. Dia start dengan positif, negatif, nampak? Dia fluctuate Dia fluctuate. Nombor 5 pun sama. Nombor 6 memang kita tahu kan kenapa kita nak menggunakan alternating series, sebab dia ada yang ini. Sama juga yang ini, nombor 7, nampak tak? Dan nombor 8. Semua contoh-contoh ini kita perlu menggunakan alternating punya approach bagi to determine whether the given series is converge or diverge. Boleh Cuma dalam contoh 3, 4, 5 ini kita cuma nampak dia punya series, pattern dia kan, tetapi kita kena dapatkan juga dia punya n term dia. So maksud dia 3, 4, 5 ni instead of macam ni, maksudnya kita kena dapatkan dia punya an dia, ini the n term dia, dan juga dia punya control dia.
Dia -1 ni confirm lah. Cuma yang atas ni mungkin n plus 1, mungkin n-1, it depends. Ya, itu bergantung. Okey, so jadi mari kita lihat kalau kita berdepan dengan alternating series, apa yang perlu kita buat. Ya, baik. Ini dia yang perlu kita lakukan. Alternating test. Dia ada 3 perkara yang perlu kita tentu sahkan, dan perkara yang paling penting adalah yang nombor 2 dan nombor 3. Yang nombor 1 ni kita kata apa? Take positive term, iaitu an. Ya. Ini cara dia ya. Mula-mula kita ambil the positive parts. Maksud dia macam ni. Contohnya macam ni ya. Ini bila kita nampak series ini, kita tahu dia adalah alternating. Positive part bermaksud yang ini je lah. Ambil 1/n sahaja. Ya, yang dalam kotak warna biru ni tak perlu ambil. So kita ambil yang positive part sahaja sebab itu adalah cara dia. Lepas tu, lepas kita ambil the positive part, ini dia. Kita kena ensure yang an ini adalah decrease. Macam mana nak buat? Kita buat, kan ada 3 cara kan sebenarnya untuk menentukan dia decrease ataupun increase kan. So kita ambil yang paling kerap kita gunakan, itu kita guna derivative. Kalau nak pakai ratio pun boleh. Kalau nak pakai ada yang satu lagi tu yang after tolak before kan is greater than 0 ataupun less than 0. So yang itu pun boleh. Tapi kebiasaannya saya mencadangkan supaya apabila kita nak menentukan dia decrease atau increase, kita gunalah derivative sebab lebih senang. Tapi kalau kamu rasa kamu tak nak guna yang ni, kamu nak pakai ratio dan sebagainya, then it's up to you. Okey. Lepas kita dah menentukan dia adalah decrease, maka kita guna yang ini. Ya, kita pakai yang ini. Ini kalau kita lihat ini adalah test of divergence sebenarnya. So cuma kita kena ensure kan apabila kita set up limit untuk an itu, kita mesti dapat kosong. Ya, yang mula sekali dia mesti decrease, yang kedua kita dapat kosong, maka dia adalah converge. Clear tak? Okey. Baik. Syarat nombor 2 ini, katalah kita tak dapat decrease, kita dapat kosong. Contoh ya, kita tak dapat decrease, kita dapat increase katakan. Tapi apabila kita set up limit, kita dapat kosong. Maksud dia yang nombor 2 ni tidak fulfill kan? Maka dia juga adalah dia akan jadi decrease. Dia akan jadi diverge. Ya? So senang aja. Kalau kita nak tahu sama ada the given alternating series is converge, pertama sekali adalah dia must decrease. Ini kena tunjukkan. Yang kedua, apabila kita set up limit, kita dapat kosong. Itu sahaja. So kalau salah satu daripada 2 ini tidak dipenuhi, maka dia adalah diverge. Boleh ya? Contohnya macam ni. Contoh kedua, kita test for decreasing. Katakan kita dapat tunjukkan dia decrease. Okay, fine. Tetapi apabila kita set up limit, kita tak dapat kosong. Kita dapat selain kosong. Kita dapat 1/2, kita dapat 2/3, kita dapat 3/2, kita dapat 50 contohnya kan. So kalau kita tak dapat kosong, maksudnya dia adalah diverge. Semudah itu je. Boleh ya? Ini syarat dia. Decrease 1, limit sama dengan kosong. 2 je. Okey, ini adalah ini saya dah tunjuk tadi. Ini adalah beberapa contoh yang contoh bagi alternating series. Ya. So semua-semua ni contoh 1 sampai contoh 7 ni sampai nombor 8 ni kita kena tunjukkan decrease dan kena tunjukkan dia limit sama dengan kosong. So dalam teaching video ni saya hanya akan menunjukkan 2 contoh sahaja. So yang lain boleh cuba atau kita akan buat semasa tutorial. Okey. Ini contoh pertama. Ya, handwritten sahaja. Senang aja ini. Okey. Contoh pertama ni adalah 1/n. Ya, 1/n, dan kita perhatikan kat sini ya. We are given series, dan series ini ada control ya, iaitu plus minus berlaku kat sini.
So kita tahu ini adalah alternating series. So forget about other test. Apa ni, lupakan geometric test, ratio test dan sebagainya. Kita tinggalkan yang itu. Yang kita tahu adalah we need to ensure satu adalah decrease, betul tak decrease. Yang kedua, kita make sure kan limit tu betul tak dapat kosong. So kalau dapat, then the alternating series is converge. Kalau tak dapat, maka dia decrease. Jadi kita pun cuba satu persatu. Apabila kita cuba, ya, ini f prime, ya, f prime kita buat kat sini, maka kita dapat tunjukkan is less than 0 sebab ada negatif kat sini kan. So maksud dia dia adalah decrease. Yang kedua, kita pun set up limit. Nampak tak limit kan? Limit 1/n je pun. So kita selesaikan limit ini, kita masukkan infinity ni ke dalam, kita dapat 1/infinity, therefore kita dapat jawapan dia kosong. Nampak So kita dah boleh buat conclusion, iaitu the series is converge. Ini particularly it is the alternating harmonic series. Cuma yang penting yang inilah yang penting adalah ini. Kita cuma nak tahu the given series tu converge ataupun diverge saja. So jelas kat sini kita dapat membuktikan dia adalah decrease dan juga limit dia sama dengan kosong. That's it. Maka kita terus buat jump to our conclusion. The series is converge. Boleh Baik. Our second example here, yang ini kita lihat. Contoh kedua, kita diberi macam ni, iaitu kita diberi minus 1 power of n. Okay, from here kita dah tahu dah ini adalah alternating series. So the n term adalah 3n over 4n minus 1. So first of all, kita kena tunjukkan. Yang ini saya tak tunjuklah. Cuma kita perlu tunjukkan Please show f prime ni, iaitu 3x over 4x minus 1, ataupun kalau kamu nak buat f prime n 3n over 4n minus 1 pun boleh lah. Sama je sebenarnya. Cuma kena tunjukkan yang f prime ini, kita buat sedikit pengiraan kat sini, dia mesti less than 0 by looking at the pattern. Jangan masuk nilai. Mula-mula jangan masuk nilai. Kita buat dulu pengiraan. Last kali kalau nak ambil nilai contoh baru boleh. Right? So show that. Oh, ini bukan macam ni patutnya. Kena show that macam ni je. Sorry Ini patutnya kena tunjukkan lah. Kena tunjukkan ini. Kena tunjukkan f prime ni. Ini f prime ni kena tunjukkan, show that ini adalah less than 0. So macam ni. Okay. So sebenarnya apabila kita cuba yang ini, kita dapat dia decrease. Tetapi apabila kita set up limit macam ni, limit 3n over 4n minus 1. So bila kita selesaikan, kita tak dapat kosong. Kita dapat 3 over 4. Kita dapat 3 over 4. So jadi kalau kita perhatikan kat sini, when we try to solve this limit, macam biasa kita akan masukkan infinity ke dalam kan. So tetapi it would end up dengan apa kat sini? Kita dapat di sini kita dapat infinity over infinity kan. So means that dia adalah indeterminate form, di mana kita boleh apply L'Hopital. So di sini kita akan apply L'Hopital, di mana kita akan differentiatekan the numerator and denominator. Sebab itu kita dapat 3/4. Kita dapat 3/4. Yang ni cara mudah lah Yang cara kat sini dia tak pakai L'Hopital. Dia divide by the highest power of denominator. Sama je sebenarnya. Cuma the bottom line is, kita dapat tunjuk dia decrease, tetapi limit dia kita tak dapat tunjukkan dia kosong. So therefore, kita punya conclusion adalah dia adalah diverge. Okay guys. So sampai sini dulu teaching kita akan sambung ke video yang akan datang. Thanks for watching.